A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kuliah minggu ke-7, dan pada minggu ini kita akan pelajari tajuk yang ke-6 berkaitan alam sekitar dalam industri pelancongan. Baik, sebagai pendahuluan, learning outline pada kuliah kita pada minggu ini adalah perbincangan tentang hubungan manusia dan alam, alam sebagai aset pelancongan dan isu-isu semasa alam sekitar dalam industri pelancongan. Bagi perbincangan 1 dan 2, kita ikuti dalam bentuk rakaman, manakala isu subtopik yang ketiga kita akan bincang bersama-sama pada kuliah S2 nanti. Baik, sebagai pendahuluan, alam sebenarnya banyak direkodkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alam ini ada banyak kedudukan istimewa di sisi Islam. Okay? Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menyentuh tentang perihal alam tabi'i, iaitu alam semula jadi ini. Okay, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita akan bertemui lebih kurang dalam 500 ayat yang menceritakan, yang menggambarkan, yang mengkhabarkan tentang alam sekitar ataupun alam semula jadi. Okay, alam tabi'i dianggap sebagai ayatullah ataupun tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah sebagai Tuhan, pemilik alam ini. Okay, ayat-ayat alam ini menjadi media kedua selepas Al-Quran itu sendiri menjadi media utama bagi manusia untuk mengenal akan hakikat penciptanya. Maksudnya kat sini ada dah bukti yang terang dan jelas lagi nyata dalam Al-Quran, dan ini disokong, dibuktikan lagi apabila kita melihat sekeliling kita. Memang apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu benar. Memang alam ini ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi fungsi kedua-duanya adalah sama, iaitu untuk kita mengingati, membantu dan memudahkan manusia melaksanakan tanggungjawab kita di dunia ni lah. Maknanya alam ni Allah cipta sebagai sebagai asisten kita, sebagai membantu kita, sebagai memudahkan urusan kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita di dunia ini sebagai khalifah Allah. Apa ciri-ciri utama alam? Okay. Kita akan tengok Ismail Al-Faruqi dalam bukunya karangan bertajuk Cultural History of Islam ada menggambarkan 5 ciri utama bagi alam, iaitu yang pertama profanity, yang kedua kemakhlukan, yang ketiga keteraturan, yang keempat ketentuan ataupun sunnatullah, yang kelima ketundukan ataupun ketaatan. Baik, profanity. Apa itu profanity? Profanity merujuk kepada dicipta dengan sifat ataupun tabiat yang sentiasa ada kelemahan dan kekurangan. Ini ciri utama alam. Alam ini benda yang tidak kekal. Okay? Samalah dengan manusia, tidak kekal. Ianya dicipta dengan sifat, alam ini Allah cipta dengan sifat ataupun tabiat yang sentiasa ada kelemahan dan kekurangan. Ianya tidak kekal, boleh musnah, boleh hancur, boleh rosak, boleh cacat. Sebab apa? Sebab hanya Allah sahaja yang bersifat kekal. Okay? Kalau kau tengok pada musim sekarang ni, musim hujan, banyak kejadian-kejadian musibah seperti banjir, kilat, hakisan pantai, tanah runtuh dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa memang alam ini adalah suatu yang dicipta oleh Allah, sifatnya profanity. Okay? Sifatnya sentiasa ada kelemahan dan sentiasa ada kekurangan. Yang kedua, alam ini sifatnya kemakhlukan, iaitu alam dicipta ex nihilo,
dan berbeza daripada makhluk. Maksudnya ianya bersifat makhluk. Ia berbeza daripada makhluk seperti manusia, tetapi ianya bersifat dengan sifat makhluk lah. Daripada tiada kepada ada. Maknanya daripada tak ada Allah boleh tumbuhkan, Allah boleh hidupkan. Okay? Allah berkuasa mencipta alam berdasarkan kudrat dan iradatnya. Okay? Berdasarkan kehendak Allah. Sebagaimana Allah berkuasa menciptakan manusia, alam juga dalam kekuasaan Allah. Okay? Yang ketiga, keteraturan. Alam dicipta Allah penuh dengan keteraturan. Semua keteraturan ini dapat difahami melalui hukum causality, iaitu hukum sebab dan akibat. Ada setiap yang berlaku ni penuh teratur lah. Bila pagi munculnya matahari, bila petang matahari terbenam, keluar pula bulan, bintang, maknanya penuh dengan keteraturan. Ada sebab dan akibatnya. Kalau cuaca panas, burung-burung keluar mencari makanan, haiwan-haiwan dan sebagainya. Bila hujan, benda lain pula yang keluar. Maknanya ada keteraturannya yang tersendiri. Itu adalah ciri utama alam. Yang keempat, ketentuan. Sunnatullah bermaksud peraturan Allah ke atas alam dan segala isinya. Sunnatullah ataupun ketentuan ni merujuk kepada peraturan Allah, ketentuan Allah ke atas alam dan segala isinya. Semua yang ada di alam ini mengikut sistem Allah dan saling berkait antara satu dengan yang lain yang menggambarkan keesaan Maha Pencipta. Ini saling berkait lah, macam yang tadi jugalah, macam keteraturan tadi. Saling berkait. Bila siang bertukar malam, bila malam bertukar siang balik. Bila musim bila hujan, air dicurahkan. Bila panas, air diserap balik. Maknanya ini menunjukkan peraturan-peraturan Allah ke atas alam dan segala isinya lah. Ini bagi menggambarkan keesaan Maha Pencipta. Tak ada siapa yang boleh buat benda tu. Sebab itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, alam ini cirinya dijadikan Allah untuk kita sebagai manusia tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memudahkan kehidupan kita. Allah menjadikan alam dalam keadaan mudah dibentuk supaya kita dapat gunakan, supaya kita dapat laksanakan, manfaatkan untuk kita laksanakan tanggungjawab sebagai khalifah dan hamba Allah lah. Itu adalah kelima-lima ciri utama alam. Profaniti, kemakhlukan, keteraturan, ketentuan dan juga ketaatan. Jadi apa contoh sumber-sumber alam dan peranannya? Banyak sangatlah, tak terkira sumber-sumber alam. Tapi yang utamanya seperti manusia. Kita adalah sebahagian daripada alam. Kita adalah sebahagian daripada kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Juga merupakan sumber alam lah. Haiwan, serangga, haiwan liar ke, haiwan tak liar ke, haiwan jinak, haiwan peliharaan, serangga dan sebagainya juga merupakan sumber alam dan ada peranan masing-masing. Tanah, sumber alam. Air, matahari, bulan, bintang. Haiwan ada 2 kali. Maknanya setiap yang Allah ciptakan ini ada peranan masing-masing. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sebab kita diberi kelebihan dari sudut kita berakal. Tumbuh-tumbuhan peranannya sebagai pembekal oksigen, sebagai sumber makanan. Sebagai pelapis lapisan ozon. Kalau tumbuhan semakin ditebang, semakin berkurangan, maka itu boleh mengkucar-kacirkan sistem alam sekitar kita. Tumbuhan kalau di kawasan tepian sungai ataupun pantai sebagai benteng daripada terjadinya hakisan. Dan tumbuhan tu dia Allah cipta sesuai dengan habitat yang tersendiri. Misalnya kalau di kawasan
pantai, biasanya kita biasa tengok pokok ru, pokok kelapa, gitu. Pokok yang tinggi tapi tirus. Okay. Kalau di kawasan paya bakau, macam mana tumbuhan yang hidup? Okay. Akarnya macam mana? Semua tu adalah ada fungsi dan peranannya yang tersendiri. Okay. Haiwan pun ada. Haiwan di kawasan kutub, kawasan Atlantik, kawasan sejuk, macam mana rupa bentuk haiwannya? Berbulu tebal, okay, supaya tahan dengan cuaca sejuk. Haiwan yang di sebelah cuaca panas pula macam mana? Okay. Maknanya setiap satu hidupan itu Allah cipta bukan sia-sia. Ada peranannya yang tersendiri yang mana kita patut teliti, pelajari, perhalusi dan ambil iktibar. Kemudian tanah. Okey, dalam di muka bumi Allah yang maha luas ini ada bermacam-macam jenis tanah. Okey, manusia boleh buat? Ya, memang tak boleh buatlah. Okey, maknanya ada tanah yang warna hitam, ada tanah yang warna merah, ada tanah yang berbatu dan sebagainya. Itu semua ada peranannya yang tersendiri. Okey. Kemudian air masin dan air sungai, air laut dan air sungai. Kalau bertemu, kedua-duanya tidak bercampur. Masin kekal dengan masin, air sungai tidak terjejas dengan kemasinan air laut. Betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua-duanya ada peranannya yang tersendirilah. Okey. Kemudian matahari, bulan, bintang, alam cakrawala, planet-planet dan sebagainya juga dicipta oleh Allah bersama-sama dengan peranan dan fungsi masing-masing. Okey, itu antara contoh sumber-sumber alam dan peranannya. Okey, baik, rakaman yang kedua nanti kita akan tengok apa hubungannya kita sebagai manusia di muka bumi ini dengan alam semula jadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.